Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah kita teruskan sesi tanya jawab pagi Ahad 7 hari bulan 11 2021 bersamaan dengan 2 Rabiul Tsani 1443. Ini adalah merupakan siri yang ke-46. Tanya jawab kita sudah masuk siri yang ke-46. Maknanya banyak dah tu. Kan? Sudah ada sahabat yang mencadangkan supaya dibukukan. Senang dia kata sahabat-sahabat nak rujuk. Saya pun malu juga. Kata tak, kita jawab gitu je. Yang buku-buku ni fatwa mufti. Ana cuba memudahkan lorong untuk sahabat-sahabat bertanya. Soalan yang pertama, apakah beza wasiat, hibah dan faraid? Sebab kita belajar dalam surah ini, surah Ahzab, iaitulah tentang anak angkat. So, anak angkat bukan anak. Jadi kita kena hibah. Jawab dianya saya dah jawab dah hurai dah dulu, tapi biarlah. Sebab dia ada kaitan dengan pelajaran tafsir kita. Yang pertama dia panggil hibah, wasiat, faraid. Kalau kata hibah ni maksud dia harta yang kita beri waktu hidup. Kita ambil harta kita beri kepada orang. Ambil hartanya aku bagi pada awak. Macam tadilah orang ada anak angkat. Anak angkat ni dia tak boleh terima pusaka. Kita hibah dia. Ambil lah. Ayah bagi, mak bagi hadiah kepadamu. Hidup-hidup lagi. Tapi kena beri sungguh. Beri pemberian yang rasmi. Tukar nama dan hak miliknya sekali. Kalau tukar nama tak ada hak milik, ingat soalan yang lepas. Semalam baru anda jawab. Haram perbuatan itu. Itu nak larikan harta daripada pusaka dengan pemberian yang melarikan nama tapi tidak sah. Adapun wasiat ni kita berpesan lepas mati. Boleh juga. Kita kata anak angkat ni memang bukan penerima pusaka. Jadi kita pun nak bagi waktu hidup, takut dia lari. Dapat harta, lupa ke mak angkat pula. Mak angkat sakit. Waktu dulu baik-baik je. Bila dapat harta, lari. Payah nak angkat telefon pun. Mak sakit ni. Ya mak, pergi hospital je lah. Tak apa nak mari. Sebab nama dah bertukar. Jadi supaya tidak berlaku demikian, kita tulis wasiat. Bahawa harta aku ini, kebun ke rumah sewa ke kedai ni, aku beri kepada anak angkat aku ni. Tulis wasiat. Cop, siap. Dengan surat lawyernya dengan saksinya. Dan wasiat selagi tak mati tak lihat. Berbeza dengan hibah. Hibah sekarang kena beri selalu. Tapi wasiat ni penerimaannya ba'dal maut. Ba'dal maut. Mati baru boleh habis. Itu pun tak lebih daripada 1/3 daripada harta. Manakala si mati ni ada 300,000, dia boleh wasiat 100,000. Kadar itu dibenarkan. Lebih daripada itu, terkena kelulusan warasah. Waris dia dulu boleh. Adapun faraid, itu harta fardu. Nama dia faraid. Mana harta kadar dan orang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu anak kata jangan main-main dengan faraid. Kita nak jual takaful, nak jual tu, nak jual hibah, jual tak apa. Tapi jangan salah langgar faraid. Faraid ni Allah Ta'ala dah sediakan orangnya dan kadarnya. Tiba-tiba kita suka-suka nak tukar, jangan main-main. Tamaklah kita 3 perbezaan yang sangat jelas lah, insya-Allah. Yang kedua, Nabi SAW sembelih hadiu waktu Hajjatul Wada' dulu 100 ekor unta. 100 ekor unta keseluruhannya. Nabi kita sembelih dengan tangan yang mulia,
sebanyak 63 ekor. Tinggal lagi berapa? Tinggal lagi 37 disembelih oleh Sayyidina Ali. Jadi timbul soalan, betul ke riwayat? Naam, betul. Dia kata ada riwayat daripada Anas, dia kata Nabi sembelih 7 ekor je. Jadi ulama hadis dia kumpul. Dia kata Anas tengok 7 ekor. Tapi yang betulnya Nabi kita sembelih 63 ekor unta. Maka dalam cerita ini banyak timbul soalan. Nabi sembelih tu duit dari mana? Tidak ada riwayat siapa-siapa bagi, maknanya duit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni bila harta rampasan tu dia boleh ambil khumus. Fa inna lillahi khumusahu. Allah Taala, Nabi kita boleh ambil 1/5, dia panggil khumus. Daripada harta khumus itulah dia beri. Nabi dia terima harta tu tapi dia tak simpan. Sebab itu ulama berbahas tentang Nabi mati, wafat sallallahu alaihi wasallam, wafat dalam keadaan miskin ke kaya. Ada orang cuba nak attack, nak mempertikaikan. Dia kata mana Nabi miskin? Orang miskin mana boleh sembelih 100 ekor unta? Seekor unta kita anggarkan 5,000. 5,000 seekor. 100 ekor 500,000. Mana miskin? Dia ingat Nabi itu macam dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hartanya dia dapat lalu habis. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat akhir dia ada 7 dirham dekat rumah dia. Dia tanya, Aisyah, mana duit tu? Aku bimbang takut aku mati, tersimpan di rumah aku 7 dirham. Bagi cepat-cepat. Masya Allah, tabarakallah. Pernah Nabi kita cepat lepas solat balik rumah dia. Sebab apa? Dia teringat ada harta yang dia belum dibahagikan. Mana Nabi kita kesimpulannya, para ulama sirah mengatakan mata hayatan miskinan wa mata miskin. Hidup dia dalam keadaan miskin, mati dia miskin. Tu cerita kata rumah Nabi tak berasak dapur 3 bulan, itu ada kes. Ada kes tertentu dengan isteri dia, maka Allah Ta'ala uji mereka kesabaran sampai tak berasak dapur 3 bulan kan. Itu cerita lain. Baik, kesimpulan kitanya Nabi SAW sembelih unta 100 ekor pada hari itu. Orang banyaknya. Nak buat apa? Tuan-tuan kena ingat, sifir unta. Baik. Hari ini saya nak ajar tuan-tuan ilmu matematik unta. Dalam peperangan Badar, Nabi SAW tangkap budak yang duduk ambil air. Pegang. Tanya dia. Quraisy datang berapa orang? Dia tak tahu. Tapi berapa ekor unta sehari dia sembelih? Budak yang jaga ni boleh jadi hamba, wallahu a'lam siapa. Dia kata baina 9 wa 10. Antara 9 dengan 10 ekor. Nabi kata annal qauma, tentera Quraisy antara anggarannya 1,000 orang. Maknanya hari dia duduk penuh 10 ekor. Hari waktu mungkin 100 orang yang pergi mengintip, dia 9 ekor. Tuan-tuan kena ingat, Nabi SAW, jemaah haji yang pergi bersama dengan Nabi, mengikut ahli sejarah kata lebih kurang 140,000 orang. Maknanya kalau 100 ekor unta, betul lah tu. 100 orang seekor unta. 100 ekor unta. Kemudian yang lebih lagi 40,000 tu kan ramai lagi sahabat-sahabat yang sembelih hadiu. Menarik tuan-tuan cerita ni. Jadi kita kata Nabi hidup dia miskin, wafat dia dalam keadaan miskin, dan harta yang ada tu Nabi kita guna untuk kebajikan. Dia tak simpan. Pada itulah masyhur Nabi kita wafat, baju besi dia masih tergadai di rumah Yahudi. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, cuma rahsia kenapa Nabi sembelih 63 ekor unta. Kenapa Nabi sembelih dengan 63 ekor unta? Jawab dianya macam satu isyarat. Umur Nabi pada waktu itu 63 tahun. Waktu di Arafah Nabi berkhutbah dengan muqaddimah dia, isma'u minni. Dengar daripada aku ni. La'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Mula jadi aku tak jumpa lagi lepas pada tahun ni. Isyarat. Sampai di Mina Nabi kita sembelih 63 ekor unta. Abu Bakar duk hitung 1 2 63. Umur Nabi 63 tahun, bermakna isytihad nak wafat. Masya Allah. Dan kenapa Nabi sembelih banyak? Tak suruh sahabat-sahabat. Jawab dia kata di Nawawi kata apa? Bahawa
Orang pergi haji ni di antara afdal haji al-ajj was-saju. Haji yang afdal itu yang banyak menumpahkan darah hayawan kurban, hadiu, dan juga banyak bertalbiyah. Maka Nabi ambil yang terafdal. Nabi kita SAW sembelih 100 ekor unta. Alhamdulillah. Baik, panjang pula cerita ni. Kita pergi pada soalan yang ketiga. Apa hukum tak pergi solat Jumaat kerana takut dijangkiti virus? Walaupun telah divaksinkan, telah dibenarkan oleh pihak kerajaan. Dia kata ada virus baru pula, nama dia Delta, mudah berjangkit. Jadi kita tak pergi sembahyang Jumaat. Jawabnya haram tuan. Kalau kerajaan dah benarkan, MKN sudah benarkan, pihak majlis agama telah membenarkan, mufti-mufti sudah benarkan, awak cari alasan sendiri, itu bukan lagi virus, dia panggil apa ni, vaksinisasi, tapi dia sudah jadi variasi waswasi. Ni virus baru pula ni. Dulu kerajaan sibuk dengan nak vaksinisasi rakyat. Orang yang sudah cukup syarat, pintu masjid dibuka luar untuk dia tak mau pergi kerana virus-virus, kita kata ini sudah jadi virus waswasi. Na'udzubillah min zalik. Nasihatlah kepada semua, pergi solat, pergi ke masjid, kecuali masjid itu berisiko. Contohnya ada kes orang COVID datang, pihak masjid kata kita kena sembuh dulu kesihatan, kita kena tangguh dulu. Itu cerita lain. Pergi masjid lain, banyak lagi ke masjid. Ataupun kita sendiri bergejala, kita selsema, kita demam, kita batuk-batuk, jangan pergi. Ini kita sihat walafiat, cuma takut Delta. Ini semua was-was. Lepas tu kita kata was-wasi dia ni, bukan lawan dia. Sudah masuk dalam variasi was-wasi, bukan lagi vaksinisasi. Na'udzubillah, mainan syaitan belaka tu. Soalan yang keempat, bolehkah kita sembahyang sunat tahiyatul masjid selepas solat fardu, solat fajar di rumah? Banyak kali dah saya ulang benda ni, tapi macam sahabat kita ni macam belum faham juga. Bila orang azan, dia ada sunat qabliyah. Ada sunat qabliyah. Eloknya qabliyah ni kita solat di rumah. Solat di rumah. Kalau kita pergi masjid dalam perjalanan, orang dah qamat, tak sempat. Kita solat di rumah, terlebih-lebih lagi solat sunat fajar. Lebih-lebih lagi solat sunat fajar. Maka kita solat di rumah 2 rakaat, kemudian kita keluar pergi masjid. Alhamdulillah, sampai di masjid orang belum iqamat lagi. Kita nak solat apa? Solat fajar 2 kali tak ada. Solat fajar pun 2 rakaat je. Kalau solat sunat lain boleh lagi. Zuhur contohnya, kita baru 2 rakaat di rumah, sampai di masjid orang belum lagi qamat, kita boleh solat tambah lagi 2 rakaat. Tapi kalau kita pergi solat fajar ataupun kita dah lengkap 4 rakaat, maka kita masuk masjid, kita solat tahiyatul masjid. Jelas. Alhamdulillah. Soalan yang kelima, bagaimana cara istilam Hajarul Aswad? Ada orang kata jangan kucuk sampai berbunyi. Kata betul lah. Jadi dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita sentuh batu dekat Kaabah tu 2 sudut. Sudut yang pertama dia panggil Hajarul Aswad. Itu Nabi kita pergi cium dia. Takbil. Kucuk. Cium. Tapi kata orang cium tak berbunyi. Mana kita pergi ambil berkat je. Ini batu Hajarul Aswad. Kita pergi. Kita pergi dekat dia, kita pun cium. Itu dia panggil Hajarul Aswad. Batu Hajarul Aswad. Jadi apa yang kita nak buat tuan-tuan, kita pergi kalau boleh. Kalau boleh, tuan-tuan pergi ni Hajarul Aswad. Batu hitam ni. Nampak kan? Hajarul Aswad. Jadi kalau kita boleh dekat, kita pergi cucuk. Pergi cium dia. Cium yang tak berbunyi. Yang bunyi cium pek-pek tu cium orang. Bukan cium batu. Cium batu jangan bunyi. Ni Hajarul Aswad. Nampak kan? Cium. Dalam ni ada beberapa ketul. Kecil-kecil lah. Dia pecah lah. Tak adalah sebiji. Macam ni. Sebuah ni batu Hajar lah. Ada, kalau kita zoom besar, nampak. Ada beberapa ketul batu yang kecil-kecil yang tinggal lagi untuk kita. Ini dalam buku Mekah ni ada. Maka bila kita kucuk, kita cium, ambil berkat, tepak mulut Nabi-Nabi alaihissalatu wassalam, cium. Kalau tak boleh cium,
kita isyarat. Dia panggil istilah isyarat. Isyarat dengan tangan itu bismillah Allahu akbar. Jadi kalau kita nak cium tangan boleh. Isyarat. Adapun rukun Yamani, ni Hajar Aswad ni Yamani, dia sudut sama. Hajar Aswad sini, Yamani sini. Rukun Yamani ni kalau waktu Kaabah buka dia punya baju nampak ada dalam buku kita ni ada dia punya batu tanda. Jadi itu untuk istilam saja. Kalau kita pergi dekat, kita pun gosok dia. Pergi. Kalau tak boleh gosok, tak payah angkat tangan. Lalu je. Dalam buku ada, tapi saya bertengok dalam kitab sunnah ni tidak ada Nabi kita isyarat kepada rukun Yamani. Lain-lain batu jangan gosok, tak ada tempat. Sebab itulah kata di para ulama yang nak menjaga keselamatan akidah ummah ini, batu yang digosok oleh Nabi kita gosok. Makam Ibrahim besar tu, sejarah pembinaan Ibrahim, Kaabah. Tak ada riwayat Nabi gosok. Jangan gosok. Ni kita hari ni sayang ke Nabi, tapi dia punya replika Nabi semangat, sunnah Nabi tak buat. La, khata' hadha. Baik. Soalan yang ke-6. Setelah tuan-tuan bacalah buku Mekah ni, ataupun tengok dalam kuliah saya, tengok dalam YouTube Abu Anas tu sudah ada. Dia panggil Rihlatul Hajj. Saya ada banyak cerita-cerita haji ni panjang di sana. Soalan yang ke-6, apakah hukum seorang ibu beri barang kemahnya kepada salah seorang anak perempuannya saja, yang lain-lain tak bagi? Dia bagi seorang. Contohnya kita kata anak kita sayang kali, mana? Hak duduk dengan kita lah. Ataupun anak bongsu, kita panggil adik, kawan tu besar dah. Habis universiti adik lagi sebab dah gelaran. Tak apalah. Maka para ulama mengatakan, cara kita bagi tadi, kita kena tengok sebab. Kalau orang ni perlu, dia miskin, dia memerlukan, tak salah kita bagi, walaupun dia banyak pada adik-adik lain. Tapi kalau dia panggil bagi at-tasyahi, bagi kerana suka-suka nafsu je, jadi kita kena tengok juga maslahah, supaya tidak menimbulkan perbalahan, kecil hati di kalangan adik-adik. Jadi eloknya jangan diberi seorang-seorang begitu, kecuali kita bagi semua. Kita ada berapa orang anak? 5 orang, 7 orang, 2 orang, bagi. Ni barang kemah mak ni, mak tak nak pakai dah, ambillah kenang-kenangan. Mu ambil sikit. Walaupun anak laki-laki, anak laki-laki dia ada isteri, dia boleh isteri dia pakai, dia teringat juga, ni lah barang kemah mak aku dulu, Allahumma ufillah. Ataupun kita dah ada anak perempuan, cucu dia pakai. Jadi biar adil. Jadi kita kena tengoklah keadaan. Pasal itulah ulama mengatakan, kalau pemberian sebahagian tu kerana melebihkan kat saya, itu tidak bagus. Dan kalau nak menzalimi orang lain, itu haram perbuatan, walaupun anak sendiri, kerana dia akan menimbulkan perbalahan nanti. Tapi kalau maslahah, tidak apa. Wallahu alam. Jadi anak-anak pun janganlah bila mak nak bagi, kalau boleh nasihatlah kepada ibu, eloknya kita sama-sama. Anak mak ada 3-4 orang ni semua perempuan. Bagaimana kalau kita bagi-bagi kan? Baru lebih adil, semuanya lebih ketat. Dah, aku nak bagi kamu sebab kamu nak jaga aku. Kita tak tahu lagi, hari ni dia jaga, besok tak tahu. Boleh jadi yang jaga kita sebab dia duduk di rumah dengan kita. Kalau dia dah kahwin esok, suami dia ambil lari, macam nak buat? Kakak-kakak tak nak balik dah, duit barang kemah mak bagi yang dia semua, ikutlah dia. Jadi masalah kita jangan timbul masalah. Islam mengajar kita al-musawah, keadilan ni. Sebab apa? Sebab tak nak mengguriskan hati orang dan tak nak menyusahkan orang lain. Alhamdulillah. Itulah kadang-kadang kita kena tengok keperluan. Ni ada kalanya mak ni, anak hak dia sayang, hak kaya, hak banyak dah harta, dia bagi. Rumah ni, oleh kerana rumah ni dia tu kawan tu dah ada rumah, contoh rumah besar dia ada, tapi kenapa bagi pula rumah kepada dia? Dia tak perlu. Anak yang tak ada rumah, yang kerja pun tak tetap, kita tak bagi. Ini satu, orang panggil satu cara yang tak betul dalam keluarga kita. Hati-hati tuan-tuan, ibu-ibu semua. Tak boleh. Sebab anak yang kaya ni dia bagi duit dengan aku. Jadi rumah ni aku nak bagi dia. Sedangkan dia ada rumah besar. Kita bagi kerana keperluan tak apa. Tapi bagi tasyahi kerana ikut nafsu kita,
Dia akan menimbulkan masalah, menimbulkan kecil hati di kalangan anak-anak. Sebab itulah bila Nu'man Bashir mari jumpa Nabi sallallahu nak bagi kepada Nu'man hak tanah, isteri kata pergi tanya Nabi dulu. Bila tanya Nabi, Nabi tanya mau bagi pada anak lain? Tak. Nabi kata jangan, aku tak nak jadi saksi kerana pembahagian ini tidak adil. Nasihatlah kita kepada semua keluarga, biarlah kita betul-betul telus. Soalan yang ketujuh, macam mana maksud hadis yang Nabi Ustaz baca semalam? Hadis, tidak akan sempurna iman sehingga kamu sayang kepada Nabi lebih daripada kita sayang kepada kita sendiri, lebih daripada sayang kepada orang lain, lebih daripada sayang segala-galanya. Kan? Bila Sayyidina Umar kata aku sayang kepada Rasulullah lebih segala-galanya kecuali dia aku. Nabi kata la Umar. Apa dia maksud menyayangi Nabi sallallahu lebih daripada kita? Jawabnya, waktu Nabi hidup kita kena jaga dia lebih daripada kita sendiri. Mana kalau musuh nak serang Nabi, kita kena duduk depan. Biar kita mati, jangan Nabi mati. Secara fizikal. Nabi dah tak ada. Ajaran Nabi ada, sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi, ini bukan sunnah. Sunnah Nabi, contoh ya, Nabi simpan janggut. Sunnah masyarakat kita, janggut tak boleh. Jadi warak, jadi lebay, jadi itu, jadi ni. Kita kata ketepikan. Kata-kata orang, aku nak simpan janggut sebab Nabi simpan. Itu contoh. Banyak lagi lah. Maknanya kalau kita ada ini amalan Nabi SAW, ini bukan amalan Nabi, kita tinggalkan yang lain, kita ikut kata apa. Kenapa ni? Sebab hal ni Nabi buat, aku nak habis hal ni. Ini ajaran Nabi, ini sunnah Nabi SAW. Maka kita kena utamakan. Itu maksudnya melebihkan Nabi daripada orang lain. Jelas. Soalan yang ke-8. Bagaimana SOP solat jamak dengan qasar? Ada SOP sini. Dia kata, boleh ke dilakukan antara dua solat jamak? Seperti belajar dulu. Contohnya kita ni musafir. Kita masuk solat zuhur, jamak takhir lah. Kalau jamak takdim. Jamak takhir ke jamak takdim. Lepas solat, ada orang kuliah. Kita pun dengar dulu. Habis kuliah baru kita solat jamak. Ataupun bercakap dulu, cakap tak boleh. Dia punya SOP dia mesti berturut-turut. Selepas bagi salam yang pertama, kalau jamak takdim, kita kena niat dalam solat tadi, aku jamak dengan asar. Maka lepas solat, kalau kita sekadar iqamah je, kita solat jemaah contohnya, kita tunggu iqamah, Allahu Akbar, kita boleh. Tapi kalau nak pergi buah dulu, nak pergi berjalan dulu, makan kuih dulu ke, dengan ceramah dulu lah, dia panggil putus dia punya mualat. Itu dia punya SOP solat jamak. Solat jamak ke solat qasar dengan jamak, kan kita dah sebut dah semalam. Beza di antara solat qasar dengan solat jamak. Solat qasar ini untuk orang musafir. Solat jamak ni boleh musafir dan boleh juga untuk orang yang darurah. Macam orang sakit, kan? Terpaksa kena jamak. Dipanggil jamak tu tidak qasar. Itu dua perkara yang berbeza. Yang pentingnya jangan jarak lama. Solat sunat pun tak boleh. Saya lepas solat zuhur, saya nak sunat ba'diyah zuhur tu. Takut hilang kita punya projek mega ni. Sayang ni, bulan ni tak miss lagi. Boleh tak saya lepas solat zuhur jamak takdim, saya pun solat qasar, solat 2 rakaat ba'diyah, kemudian baru solat asar. Habis macam mana saya nak buat dengan projek mega saya ni? Setakat saya dengar daripada Abu Anas tu, saya tak pernah miss. Jawabnya, awak solat zuhur dengan asar jamak takdim, selepas solat baru kita solat ba'diyah. Kalau nak buat lah, tapi sepatutnya kalau kita sudah solat qasar dengan jamak ni, tak ada lagi qabliyah, tak ada lagi ba'diyah tu. Dia boleh pahala saja. Pahala bagi orang musafir tu, dia ada pahala khas. Allah Ta'ala dah benar kepada kita qasar. Kita pula pergi tambah-tambah dengan solat sunat yang banyak, baik kita tak sah qasar. Macam tu lah setengah ulama kata. Baik, soalan yang ke-9. Sekiranya kita sampai ke masjid untuk solat berjamaah waktu Isya atau waktu Asar, azan Isya baru je selesai, azan mana baru selesai, kita nak solat qabliyah dulu ke nak solat tahiyatul masjid? Yang ni pun banyak juga keliru ni. Kalau ada tuan-tuan yang pandai potong video ni, kerak lagi dia. Tuan-tuan kita kena ingat, solat sunat ni ada 2 kategori.
Ada solat sunat yang dia sendiri itu salah satu daripada agenda yang kita kena buat. Ada jenis solat sunat mengikut keadaan. Contoh, solat sunat tahiyatul masjid. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi cakap, "Iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis." Apabila salah seorang kamu masuk masjid, mu jangan duduk, solat dulu 2 rakaat. Sebab itu penghormatan kepada masjid. Baik, sekarang ni saya masuk masjid, orang dah azan. Saya nak solat tahiyatul masjid ke solat qabliyah? Jawabnya solat qabliyah. Lish? Sebab kita tak duduk kecuali kita solat. Terlaksanalah tahiyatul masjid. Menghormati masjid itu apabila kita solat. Solat apa saja pun. Saya masuk ni waktu duha, kuliah duha hari ni. Kita masuk, kita pun solat. Niat apa? Niat duha. Habis tahiyatul masjid, automatik masuk bawah tu. Sebab tujuan tahiyatul masjid ini supaya hamba Allah Ta'ala masuk dalam masjid tidak duduk kecuali dia solat. Solatlah apa saja pun. Terlaksanalah tahiyatul masjid. Tak payah kembar dua-dua. Ramai masyarakat keliru dalam masalah ini. Saya suka bila kita pergi bawa ke Masjid Qobak, kita kata, tuan-tuan kita solat duha di sini. Lama tunggu. Rupanya dia tahiyatul masjid dulu, lepas tu dia duha panjang-panjang. Jadi kita kembar sekali. Adapun solat sunat tahiyatul masjid khas berlaku apabila kita tak ada solat qabliyah, tak ada ba'diyah dan masuk masjid waktu larangan. Kita masuk masjid selepas asar, tak ada qabliyah, tak ada ba'diyah. Maka kita solat tahiyatul masjid. Kita masuk masjid lepas solat subuh, waktu larangan, tahiyatul masjid. Kita masuk masjid sebelum azan zuhur, waktu matahari tengah langit, tahiyatul masjid. Masuk masjid lepas azan, kullu, semua sekali niat qabliyah. Wallahu alam. Jelaslah insya-Allah. Agak-agaknya soalan ini tidak lagi ditanya. Oh ya, ada juga orang tanya, orang tak dengar lagi dia tanya pula. Tak apalah. Admin kita boleh bagi link kat dia, sudah dijawab. Soalan yang ke-10. Ini banyak orang tanya berdasarkan kuliah kita malam tadi. Kuliah hadis Arba'in, hadis 40 yang ke-36. Nabi SAW sebut dalam hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak berhimpun mana-mana kaum di rumah Allah. Jadi timbul lagi soalan, Ustaz Abu Anas, kami ni menuntut ilmu dah setahun lebih dah ni. Duk tengok video, tadabbur Quran. Adakah kami termasuk dalam majlis ilmu, termasuk di kalangan orang yang berkumpul ataupun tidak? Saya nak jawab ni sedih ni tuan-tuan. Saya takut tuan-tuan lari dah lepas pada ni. Baik. Jawapan dia dua jawapan. Jawapan yang pertama. Hadis yang ke-36 dalam kitab Al-40 itu, Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa dia berjalan menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Di sini para ulama mengatakan, ayyu wasilatin tatlubul ilma fatadkhulu fi. Kamu menuntut ilmu dengan cara mana sekalipun, kamu dapatlah pahala itu. Pahala nak mencari ilmu menuju ke syurga, insya-Allah. Sekarang ni tuan-tuan berada depan saya. Kejap lagi dengan ustaz lain pula, duha contohnya. Ataupun tak ada dah, kita tak pergi mana-mana, tapi kita baca buku. Ambil kitab, baca. Kerana nak mencari ilmu. Ataupun buka YouTube, tengok. Ataupun kita kilik kitab pergi mengaji depan ustaz. Ulama mengatakan semua itu termasuk dalam salaka tariqan yaltamisu ilma. Orang yang berjalan menuntut ilmu, insya-Allah Allah permudahkan jalan ke syurga. Maka tuan-tuan yang online alamannya ni sama juga. Soalan yang kedua, majtama'a qaumun, tidak berkumpul kita di mana-mana rumah. Adakah kita dikira berkumpul di sini? Kumpul apa saya di sini seorang? Tuan-tuan duduk di rumah. Ada yang masih duduk di masjid. Ada yang duduk di atas kereta dengar. Maka kita di sini saya tawakuh lah, saya tak boleh nak jawab.
Nak kata kita berkumpul. Kalau macam tu Ustaz, buat Zoom lah, Zoom. Kita duduk dalam ni. Tak jadi juga. Tak berkumpul secara fizikal. Sebab Nabi kata, majtama'a qaumun fi baitin buyutillah. Berkumpul secara fizikal tak dapat. Cuma, saya mengharapkan, malaikat yang duduk berjalan mencari orang menuntut ilmu ni, malaikat tu ramai, bukannya seorang. Bukannya satu malaikat. Manakala malaikat kita tak ada sini, tak ada. Jadi tuan-tuan duduk di mana-mana pun, kalau duduk dengan SOP majlis ilmu, kita kata insya-Allah. Tapi nak berjumpa dengan hadis fizikal tu saya tak berani nak kata. Wallahu alam. Kalau ada ulama lain yang boleh bertegas, kita tengok nanti. Tapi salaka tariq yaltamisa, na'am. Itu ramai ulama semasa telah memberi ulasan tentang hadis ini, tapi nak kata berkumpul tidak. Sama jugalah dengan kalau buat Zoom kumpul pun tak sama juga. Sebab masing-masing duduk di tempat masing-masing. Cuma rahmat Allah Ta'ala luas, boleh jadi dengan niat kita macam ni, malaikat mari tulis mereka berkumpul dalam majlis ilmu, kelas tafsir Quran. Sebagian Nabi sebut, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Nabi kata berkumpul di rumah Allah. Jadi kita ni berkumpul masing-masing tempat. Saya di rumah Allah. Walaupun dalam bilik imam, Kelantan masih lagi di bawah kawalan tak boleh ceramah. Allah Ta'ala lah bagi pahala kesabaran kepada rakyat di sini. Baik. Jelas kepada kita, jangan susah hati, teruskan pengajian insya-Allah. Soalan yang ke-11. Soalan ini sudah dijawab berulang kali, tapi saya jawab lagi hari ini. Solat sunat sebelum Jumaat dan selepas Jumaat samakah dengan solat sunat belum zuhur dan lepas zuhur? Jawab dia, mengikut ulama fiqh mazhab Syafi'i, sepatah dia jawab, al-jum'atu kaz-zuhri. Solat Jumaat sama seperti zuhur. Habislah cerita. Ada ustaz kata tak ada solat qabliyah Jumaat. Kita kata memang ada. Berdasarkan kepada zaman Nabi SAW, tak ada azan 2 kali. Macam bila kita nak solat, azan yang pertama tu Nabi dah naik mimbar. Sekarang ni azan 2 kali. Sebab itulah ulama khilaf. Ada ulama katakan Jumaat tak ada qabliyah. Habis musolat ya sunat apa selagi sampai imam naik, khatib naik mimbar. Tapi ulama Syafi'i dia senangkan kita, dia kata al-jum'atu kaz-zuhri. Jumaat, interaksi untuk Jumaat macam zuhur juga. Qabliyah ba'diyahnya. Dan termasuk juga jamak di antara Jumaat dengan Asar. Mazhab Syafi'i membenarkan jamak Jumaat dengan Asar. Tak ada apa. Kita solat Jumaat macam biasa. Kemudian kita ni aku jamak dengan Asar. Selepas pada solat Jumaat kita bangun jamak solat Asar 2 rakaat, teruskan musafir. Alhamdulillah. Ada setengah mazhab dia tak boleh, dia tak benar. Macam Hanbali, dia kata tak boleh jamak. Sebab apa tak boleh jamak? Sebab Jumaat itu satu solat mustaqillah. Dia tak ada gu. Macam nak jamak? Macam subuh tak boleh jamak. Jumaat tak boleh jamak. Kita kata ada khilaf di situ. Sebab tu yang nak jamak, kita kata oleh kerana kita ni mazhab Syafi'i, kita berpegang dengan mazhab kita lah. Kita kata alhamdulillah, bagi anaknya kalau musafir saya jamak. Baik, soalan yang ke-12. Apakah hukum bekerja sebagai penghantar makanan, minuman, grab food? Jadi kadang-kadang kita terpaksa kena hantar makanan yang haram. Orang ni beli arak suruh kita hantar. Beli makanan yang tidak halal. Maka di sini para ulama mengatakan kalau kita tahu benda tu memang haram. Restoran ni memang restoran haram. Orang mesej suruh ambil, tak usah ambil. Biar orang lain ambil. Kan ada lagi penghantar food yang non-Muslim, bagi dia lah kerja dia itu. Tapi kalau kita beli di kedai, contohnya pasar raya, kedai 7 ke kedai mana ikutlah. Kita tak tahu dia beli apa. Kita tahu kita ambil barang bawa ke rumah orang tu. Itu tak payah usul. Pergi kedai ni, pembeli ni non-Muslim ni. Ni ada arak ke ada no lah, tak payah. Angkat plastik tu tak dalam raga kita, pergi dengan tak perlu kita duk siasat banyak-banyak. Tak payah tanya. Jadi di sinilah saya tengok ada fatwa negeri ya, banyak mufti di Malaysia ni, tuan-tuan tengok di dalam internet, maksud dianya hukum keterlibatan Muslim dalam penghantaran barangan tidak halal kepada bukan Muslim.
Contoh tengok dalam web mufti banyak ni. Ada ni, dia keluar, dia akan detailkan masalah ni. Mana kalau kita tahu benda tu memang haram, benda tu benda haram, jangan ambil. Biar orang lain ambil. Tapi kalau tak tahu macam mana? Takkan kita nak buka plastik orang tengok, oh, no, ada Arab. Yang ni tak ada. Itu bukan kerja kita. Dia beli package, kita pun jangan yang hantar Arab. Macam kita bawa taksi, Grab. Orang bukan Islam nak naik. Jangan tanya, dalam beg you ada Arab? Ada Arab? Kerja apa awak duduk siasat beg orang tu? Kita nak bawa dia, hantar ke rumah dia. Dia beli arak ke, beli babi ke, beli apa tu kerja dia. Itu tak wajib usul, kata orang. Maka, kita kena tengoklah. Selesailah masalah kita. Kalau kita tahu pasti memang dia order di restoran yang mabuk-mabuk ni, tak usah ambil. Kalau kita tak tahu, macam dia beli barang di pasar raya, tak jadi masalah. Baik, itu jawapan ringkas kita lah, kan. Tuan-tuan, saya syorkan eloklah sahabat-sahabat kita ni baca kenyataan daripada pejabat mufti ataupun tanya soalan ni ke pejabat mufti yang berdekatan. Saya lebih suka benda-benda yang terlibat dengan kepentingan awam. Sukar kita jawab peribadi. Berapa ramai ni pembawa kerja menghantar makanan. Kalau saya bagi statement yang salah, nanti dia orang ni hilang mata pencarian ramai mana. Jadi kita jangan mudah-mudah. Sebab itulah kita ni para asatizah, ustaz-ustaz yang duk main TikTok, main YouTube, main jawapan-jawapan alam maya ni, berhati-hatilah jawapan kita. Jangan mudah-mudah, jangan menimbulkan kecelaruan, jangan menimbulkan menyusahkan orang, sebab banyak masalah tu. Kan? Kita sekali keluar video kita, kebengungan habis masyarakat. Ustaz-ustaz pun bengong juga, terpaksa kena pergi beri jawapan. Ni kita jawab sini, masjid lain tak jawab lagi. Banyak. Jadi kena jawab cerita tu ya. Jadi kena hati-hati tuan-tuan. Jangan mudah. Bukan semua soalan orang tanya kita jawab. Dan bukan semua soalan yang perlu dilayan. Sebab ada kalanya, ni macam provokasi macam ni, awak pergi tanya pejabat mufti, senang. Soalan yang ke-14, apakah hukum ambil buah dan makan buah daripada pokok jiran yang jatuh di halaman rumah kita? Pokok mangga, julai dia dalam pagar kita, pokok jatuh, kita pun ambil makan. Boleh ke tak boleh? Di sini para ulama menjelaskan bahawa ada kata bila benda tu masuk dalam tanah kita, dalam udara kita, makna jadi hak kita. Kata belum lagi tu. Sebab pokok dia di sana. Orang tak kata pokok kita. Makan buah apa? Buah saya. Mana? Tu julai masuk rumah. Dia masih lagi dalam pokok kawan tu. Maka Nabi kita larang ambil makanan yang orang punya. Dalam kitab siapa? Dalam kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, menjelaskan sebagaimana Imam Nawawi kata, hukum buah-buahan yang jatuh. Dengar ni. Kita ambil dalam kitab Al-Majmu'. Imam Nawawi kata, hukum buah-buahan yang jatuh adalah sama seperti hukum buah-buahan yang berada di atas pokok. Maksudnya diharamkan untuk mengambilnya, makannya tanpa izin. Sesahlah kita. Habis macam mana kita nak sesah kita dengan jiran kita ni? Kita berunding. Saudara, julai awak ni masuk dalam tanah saya. Hari-hari saya kena sapu dia punya daun. Nanti kalau waktu berbuah, nanti buah gugur kat sini. Macam mana? Saya tanam pokok ni bukan untuk saya seorang. Kita sama-sama menikmati. Jadi yang semua pokok yang masuk dalam julai ni, tuan ambil. Alhamdulillah. Sekali berunding, 10 tahun kita boleh makan buah dia yang dalam julai kita. Jangan pula pergi kait dalam tanah dia. Selesailah masalah. Dia bakhil. No. Ini pokok saya. Baik. Wahai jiranku yang disayangi. Sekarang ni awak punya dahan pokok masuk dalam tanah saya. Masuk dalam udara saya. Kalau awak tak nak bagi buah dengan saya, awak potong dahan tu. Ambil setakat yang sempadan kita ni. Sama masalah. Jadi kita tengoklah, kalau dia baik, kita baik. Kalau dia bakhil, kita kupi. Orang Kelantan kata, mu bakhil aku kupi. Mu baik aku baik. Masa daun dia gugur, kita kutip. Waktu buah dia gugur, dia ambil. Adil ke macam ni? Tak adil. Ada juga dalam isu hayawan ni, ayam. Ada setengah orang ni, ayam dia bela ayam di kampung, dia lepas.
Ayam tu mari duduk makan nasi di dapur kita, mari duduk berak atas tangga kita. Bila ayam tu dah besar, lilah dia mari. Apa tu Pak Haji? Cari ayam. Mana ayam tu? Ayam saya. Oh, waktu sembelih ayam saya, waktu berak saya basuh. Jadi kita kena adil. Oh, tak apa. Dah. Kita sebelah untuk kita, sebelah untuk tuan. Kawan tu berseronok, bela lagi, atas lagi ayam lagi. Tak apa macam ni. Ni kita waktu makan dia seorang, waktu kita basuh kita seorang. Naya. Kena hati-hati tuan-tuan. Setengah orang ni selamba je dia ambil ayam dia depan tangga kawan tu nak sembelih. Tak. Waktu basuh kawan tu yang basuh. Allahu akbar. Soalan yang terakhirlah kita. Minta penjelasan tentang peristiwa wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita wafat sebagaimana kata di para sahabat, para ulama sirah, Nabi kita wafat pada 12 hari Isnin, 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11. Baik. Isnin wafat. Hari Selasa tak ke bumi lagi. Hari Rabu baru dikebumikan jasad yang mulia. Kemudian pula waktu nak solat jenazah tu pula ada cerita kata dia tak solat ramai-ramai. Furada, masuk beberapa orang masing-masing solat atas jasad yang mulia, kemudian masuk ikut ni, keluar ikut tu. Kenapa? Apa hikmah? Kenapa jasad Nabi sahabat-sahabat tangguhkan sampai 2 hari? Sedangkan Nabi SAW sebut asri'u bil janazah, segerakan ke bumi jenazah itu sunnah. Kenapa waktu ni kita lambat? Timbul soalan. Jawabnya soalan ini para jemaah sekalian, memang sudah ada riwayat yang sahih bahawa Nabi SAW tidak disolatkan secara jamaah. Sebab masing-masing sahabat nak dia solat atas jenazah. Dia tak mau aminkan. Dia nak pergi solat sendiri. Jadi tak ada pula siapa nak jadi imam pada waktu itu. Masing-masing. Ada riwayat kata Nabi pesan, jangan solat atas aku ni ramai-ramai. Tapi hadis itu tidak sahih. Manakala ada orang berhujah dengan hadis itu, ulama hadis kata tidak sahih riwayat itu. Yang sahihnya, para sahabat masing-masing apa? Masing-masing nak menjiwai duduk di depan jasad yang mulia ni kali terakhir sebagai penghormatan terakhir. Mulia tuan-tuan kita duduk depan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Ini duduk situ. Jadi masing-masing kita tengok Nabi solat keluar. Lama masa tu berapa ramai orang di Madinah, seorang-seorang. Itu satu yang pertama. Yang kedua, kenapa mereka lambat kebumikan? Jawab dianya, para sahabat dah belajar. Jasad para nabi ini tidak usah. Tidak bimbang. Macam jasad orang lain, tangguh 2 hari, lain macam lah mau. Jadi jasad Rasulullah ni jasad yang mulia. Allah Ta'ala tidak akan benarkan bumi makan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat masa tu sibuk dulu nak menguruskan siapa yang akan mentadbir urusan umat ini. Sibuk sehinggalah selesai pelantikan Sayyidina Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah. Pada waktu itu barulah sahabat Abu Bakar uruskan pengebumian jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara hikmat. Mana dia solat seorang-seorang kerana masing-masing nak solat, tertangguh sekejap 2 hari kerana menyelesaikan urusan pentadbiran yang sangat penting ini. Barulah bila sudah ada pemimpin inilah yang menguruskan pengebumian jasad yang mulia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan ada manfaatnya daripada perbincangan yang kita ada hari ini. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah yang lain-lain itu kita akan bincang dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.